Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ikmal Danish bin Muhammad Fairuz. Dan di belakang saya adalah kawan-kawan saya yang bernama Danish Aiman dan juga Afifuddin. Pada hari ini kami bertiga bekerjasama untuk membincangkan tentang seni bina, bahasa dan tulisan dan kesuratan di Kerajaan Funan dan Champa. Mari kita terokai bersama-sama. Persuratan Kerajaan Funan dan Kerajaan Champa. Persuratan Kerajaan Funan. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Funan dibuktikan dengan penemuan batu bersurat terawal di alam Melayu yang bertarikh abad kedua. Persuratan Kerajaan Champa. Kegiatan persuratan masyarakat Kerajaan Champa dibuktikan dengan penemuan batu bersurat tertua di Kalutara bertarikh 152 sebelum Masihi. Di Champa juga ditemukan sebanyak 206 buah batu bersurat. Selain itu, ditemukan bukti persuratan Champa dalam bentuk manuskrip sejak abad ke-13. Terima kasih kepada Afifuddin yang menerangkan pasal persuratan di Kerajaan Funan dan Kerajaan Champa. Dan selepas ini, mari kita mendengar tentang seni bina di Kerajaan Champa dan Kerajaan Funan oleh Danish Aiman. Seni bina Kerajaan Funan dan Champa. Bagi Kerajaan Funan, diorang ni pergi bina kapal yang besar sangat yang mampu memuatkan hingga 700 orang dan 1000 tan kargo barangan. Diorang juga pergi bina candi sebagai rumah ibadat, pusat pendidikan dan tempat pertemuan masyarakat. Ni contoh-contoh lah. Okey, dah tengok okay. Kerajaan Champa pula, diorang ni macam spiritual sikit. Diorang banyak bina candi di lembah Mison, Dong Duong dan Po Naga. Wat dianggap binaan tertua di dunia dan tujuan Wat ni sama macam candi kot, silap. Okey, dah Google tadi. Tujuan dia lebih kurang juga macam candi. Tu saja dari saya. Terima kasih kepada penjelasan yang bagus itu. Dan yang terakhir sekali, mari kita mendengar tentang bahasa dan tulisan yang digunakan oleh Kerajaan Champa dan Kerajaan Funan. Mari kita teruskan. Bahasa dan tulisan Kerajaan Champa dan Kerajaan Funan. Antara bahasa yang digunakan Kerajaan Champa ialah Olcham. Selepas itu, Kerajaan Champa juga turut menggunakan bahasa Camik. Bahasa Sanskrit juga termasuk antara bahasa yang selalu digunakan oleh Kerajaan Champa. Akhir sekali, menurut Wikipedia, bahasa Melayu lama juga diturutkan di Kerajaan Champa. Bahasa Olcham mempunyai sejarah sastera tertua dari mana-mana bahasa Austronesia, berpunca dari wilayah Vietnam Tengah dan bermula dari abad ke-4, menggunakan sistem penulisan Brahmi Selatan. Ini merupakan contoh. Bahasa Camik turut dikenali sebagai Aceh Camik dan Acehnese Camik, merupakan subkelompok bahasa Melayu Sumbawan dalam keluarga Austronesia, dikaitkan dengan budaya Sahun. Ini merupakan contohnya. Bahasa Sanskrit adalah bahasa klasik Asia Selatan yang tergolong dalam cabang Indo-Aryan dari bahasa Indo-Eropah. Muncul di Asia Selatan setelah bahasa terdahulunya tersebar dari barat laut pada akhir zaman Gangsa. Merupakan bahasa suci Hindu, bahasa falsafah Hindu klasik dan teks sejarah Buddhism dan Jainism. Ini merupakan contoh.
Bahasa Melayu lama pertama kali digunakan pada alaf pertama dari sebahagian daripada keluarga Austronesia. Bentuk bahasa ini yang tertua berasal dari bahasa Proto-Melayu Polinesia yang dituturkan oleh peneroka Austronesia terawal di Asia Tenggara. Pengaruh Melaka dalam perdagangan antarabangsa di rantau ini menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam perdagangan dan diplomasi. Contohnya, bahasa Kerajaan Funan mempunyai dua bahasa, iaitu bahasa Khmer dan bahasa Sanskrit. Bahasa Khmer adalah bahasa orang Khmer dan bahasa rasmi Kemboja. Bahasa tertulis yang paling awal dicatat dan paling awal dari keluarga Mon, Khmer dan lebih awal daripada Mon dan Vietnam. Ini merupakan contohnya. Bahasa Sanskrit yang seperti di explain tadi. Ada contohnya lagi sekali.